Ada 5, ada suhu yang kita melibatkan suhu, tekanan, saiz bahan, kepekatan dan juga mangkin. Kalau kita membincangkan tentang suhu, maka kita kena tengok tentang tenaga kinetik dia. Maka kita kena tengok dari segi panas atau sejuk. Kalau panas atau sejuk itu, kita tengok zarah dia, sama ada zarah dia bergerak dengan cepat ataupun lambat untuk pelanggaran itu berlaku. Okay. Yang kedua adalah tekanan. Okay. Dari segi tekanan, kita nak lihat kepada zarah per unit ispadu. Semakin tinggi tekanan, maka zarah per unit ispadu tu semakin berkurangan lah. Okay, kalau semakin tinggi tekanan, rendah tekanan, zarah per unit ispadu tu semakin rendah. Okay. Yang ketiga, kita tengok dari segi saiz bahan. Saiz bahan, bila kita saiz bahan, kita bincang tentang jumlah luas permukaan. Semakin kecil bahan itu, contohnya dalam bentuk serbuk, maka semakin banyaklah luas permukaan yang terdedah. Maka luas permukaan yang terdedah banyak, cepatlah tindak balas itu akan bertindak. Okay? Kalau katalah kita nak keringkan baju, kalaulah luas permukaan dia besar, semakin cepatlah baju itu kering. Tapi kalau luas permukaan dia kecil, bahan tu besar, luas permukaan dia kecil, maka lambatlah tindak balas berlaku. Okay? Tekanan dan juga kepekatan menggunakan konsep yang sama, kita nak lihat daripada zarah per unit isi padu. Okay, last sekali, bila kita membincangkan tentang mangkin, kita kena lihat tentang sifat-sifat bagi mangkin itu. Yang pertama tadi, kita dah tengok bahawa sifat bagi mangkin itu, yang pertama sekali, sifat bagi mangkin itu, confirmlah dia tidak mengubah kuantiti bahan yang terhasil. Dia tidak ubah kuantiti bahan. Kuantiti bahan tak berubah. Okay. Jadi bahan tu tak berubah. Yang keduanya, pemangkin yang kita buat itu, pemangkin yang kita guna pakai itu, dia punya kuantiti tak berubah. Tak berubah. Chemical dia pun, struktur kimia dia pun tak berubah. Kimia tak berubah. Yang akan berubah hanyalah dari segi bentuk fizikal dia. Maksudnya kalau kita masukkan sebatang ferrum ataupun kita masukkan serbuk powder ferrum, mungkin dia akan jadi leburan dia selepas tindak balas. Tapi dia punya jisim dia sama. Okay, yang kedua. Yang ketiga, of course lah kita tengok bahawa tindak balas pemangkin ni adalah sangat khusus. Tindak balas yang khusus. Maksudnya special lah. Hanya pada satu-satu tindak balas. Special. Okay. Boleh? So, yang itu adalah apa yang faktor yang mempengaruhi kepada kadar tindak balas. Nanti saya akan berikan latihan. Saya bagi pada admin nanti, saya bagi latihan. Kita boleh tu, awak boleh tengok dan juga kalau ada persoalan, awak boleh tanya pada saya. Okay. Last bagi topik ini adalah, kita nak tengok apa yang dimasukkan dengan teori pelanggaran. Okay, kalau sempat. Patutnya panggilan 2, 45. Okay, kita cuba yang mana yang cepat. Okey, bagi teori pelanggaran. Yang pertama tadi awak belajar tentang bagaimana apa yang dimasukkan dengan tindak balas. Ada calculation tu. Kemudian kita tengok faktor kepada tindak balas. Ada 5 faktor yang dibincangkan. Dan last sekali kita nak tengok tentang teori pelanggaran. Dalam teori pelanggaran, semua jisim terdiri daripada zarah yang sentiasa bergerak dan berlanggar antara satu sama lain. Okay, semua jisim, semua bahan, zarah tu mesti sentiasa bergerak dan berlanggar antara satu sama lain. Semakin cepat dia bergerak, maka semakin tinggi tenaga kinetik dia. Betul? Maka apabila kita buat satu-satu tindak balas kimia, perlunya berlaku satu-satu yang kita panggil sebagai pelanggaran antara zarah-zarah. Okay, kita ada pelanggaran antara zarah-zarah. Pelanggaran yang berlaku yang dapat menghasilkan tindak balas kimia itu kita panggil sebagai tindak balas berkesan. Contoh macam ni. Ada sebiji kereta dengan sebuah kereta. Sebuah kereta Zalif. Sebuah kereta dengan sebuah motosikal. Okay? Motosikal tu langgar kereta. Kalau langgar, dia ada 2 syarat. Satu, dalam orientasi yang betul. Kedua, dengan tenaga pelanggaran. Teori pelanggaran tu betul. Okay, dia ada 2 syarat pelanggaran berkesan. Satu,
Zarah itu berlanggar dengan orientasi yang betul, dalam kaedah yang betul. Cuba tengok gambar ajar itu. Cuba tengok dalam gambar ajar itu. Ada natrium oksida. Natrium oksida dia langgar dengan O3. Oxygen trioxide. Oxygen trioxide, dia berlanggar antara dua. Okay. Kalau dia adalah effective collision, teori pelanggaran yang berkesan, dia akan membentuk satu bahan yang betul. Okay. Kalau dia akan membentuk natrium dioxide dengan oksigen lah. Yang bawah ni, effective collision. Tetapi ini adalah pelanggaran yang berkesan. Maksudnya dia boleh membentuk kepada satu sebatian lain. Ini satu hasil. Tetapi kalaulah langgar tu tak betul, cara kaedah ni tak betul, dia punya orientasi dia tak betul, maka dia tidak boleh membentuk kepada hasilnya. Kereta dengan motosikal langgar kereta tapi tak remuk ataupun kereta tu tak melekat dekat kereta, maka dia pelanggaran tu akanlah pelanggaran yang berkesan. Sebab dia pelanggaran sikit saja, tak melibatkan kepada kecederaan dan sebagainya. Kereta pun tak remuk dan sebagainya, sikit je, maka itu kita panggil sebagai pelanggaran yang tidak berkesan. Syarat pelanggaran yang pertama, mestilah zarah berlanggar dalam orientasi yang betul. Yang kedua, contoh yang ini contoh dia punya. A dengan BX, kalau dia berlanggar tapi tak hasilkan apa-apa, maka itu ineffective collision. Tapi kalau BX terlanggar dengan A dalam tempat yang sama, maka dia akan jadi B dan juga dapat XA, maka itu adalah effective collision. Yang kedua, syarat pelanggaran berkesan juga, zarah yang berlanggar perlulah mempunyai tenaga yang sama ataupun melebihi kepada tenaga pengaktifan. Okey. Satu-satu tindak balas untuk menghasilkan satu hasilnya, mesti ada satu tenaga yang bertindak balas terhadapnya. Kita panggil sebagai tenaga pengaktifan. Nanti masuk tingkatan 5 nanti awak akan belajar dengan lebih mendalam tentang tenaga pengaktifan dengan kita mengira apa yang kita panggil sebagai haba. Haba tentu. Kita nak tengok tentang haba. Kita masuk tajuk termokimia nanti. Kita akan masuk termokimia, kita nak tengok tentang tenaga pengaktifan. Okay, now. Dalam tajuk tenaga pengaktifan ni, last dalam tajuk tenaga pengaktifan, katalah ini satu bahan. Ini bahan kita. Ini bahan. Ini bahan. Katalah ini bahan. Ini bahan. Yang ini adalah hasil kita. Alah. Ini adalah hasil kita. So, untuk bahan ini menghasilkan hasil kita ini, ada satu lekuk di atas yang kita panggil sebagai lekuk tenaga EA. Kita panggil EA. Okay. Lekuk inilah kita panggil sebagai EA, yang kita panggil sebagai tenaga pengaktifan. Okay. Now, bila tajuk mangkin, ingat tajuk mangkin tadi? Bila kita guna pemangkin, kita cuba untuk capai lekuk ini dengan lebih cepat. Maksudnya tenaga kita cuba untuk menyediakan satu laluan lain, alternative route. Kita gunakan satu laluan lain, alternatif untuk mengurangkan kadar pengaktifan. Kalau kadar pengaktifan dari sini tadi, kita nak ambil ini daripada ke sini, punyalah tinggi. Tapi yang ini kita perlukan sikit je, dari sini ke sini je. Maka fungsi mangkin tadi kita gunakan di sini untuk menyebabkan tenaga pengaktifan tu dikurangkan. Itu maksud tenaga pengaktifan. Maka dalam teori pelanggaran tadi, satu, kita perlukan orientasi yang betul. Yang kedua, kita perlukan tenaga pengaktifan yang sama atau lebih daripada suatu bahan itu. Barulah tenaga minimum tu boleh membentuk kepada bahan itu. So, selalunya tenaga pengaktifan ni kita membincangkan tentang tenaga haba lah, yang kita akan bincangkan dalam tajuk tingkatan 5 nanti. Kita akan bincangkan dalam tajuk tingkatan 5. Cuba tengok ni syarat. Kalau dia orientasi dia betul, tetapi tenaga pengaktifan tidak boleh dipatuhi, maka tindak balas itu tidak akan menghasilkan hasil tindak balas.
Kalau orientasi dia tak betul, tapi tenaga predifan dia banyak, pun sama juga dia tidak boleh menghasilkan tindak balas. Dan last sekali, kalau orientasi betul, tenaga dia pun sama ataupun lebih, maka barulah tindak balas itu adalah tindak balas yang kita panggil sebagai effective collision. Cuba tengok rajah profil tenaga, nampak? Okay? Ini adalah tentang rajah profil tenaga menunjukkan kepada perubahan haba bagi tenaga bagi bahan dan hasil yang berlaku dalam satu tindak balas. Tengok potential energy dia. Potential energy punya tinggi, tetapi bila kita nak gunakan, tengok dia ada energy release, berapa banyak energy release, berapa banyak activation energy yang atas tu. So kalaulah bahan tu perlukan activation energy yang banyak, maka perlulah tenaga haba yang lebih banyak. Okay? Last but not least, cuba tengok yang ini. Dia ada dua tindak balas. Satu kita panggil sebagai exothermic reaction. Satu lagi kita panggil sebagai endothermic reaction. Exothermic, ingat sampai bila-bila awak ingat bila kita bincang tentang exothermic, exo maksud dia exit, maka haba itu dibebaskan. Kalau endo maksud dia enter, maka haba itu diserap masuk. Ini macam mana kita nak mengetahui tentang tindak balas exothermic, membebaskan haba ataupun menyerap haba. So, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Nanti kita akan sambung lagi. Ada beberapa bahan dan juga eksperimen saya akan tunjukkan. Ini tadi Mota, yang ini boleh screenshot sekarang. Cepat. Sebelum masa nak habis. Saiz bahan kepekatan suhu mangkin. Yang ini 4 lah. Termasuk kepekatan ni sama dengan kadar untuk tekanan. Boleh screenshot? Okey.